yang kita tuntut adalah 3 perkara. Agenda kita adalah 3. Yang pertama adalah menuntut royalti, dan royalti ini dituntut daripada 3 kawasan. Kawasan GDA, kawasan CPA dengan Vietnam, dan kawasan PM301. Ya. Mengenai dengan GDA ini memang ada satu akta keras. Saya jawab sebelum Petronas jawab. Ya. Akta keras yang dibentang di Parlimen tahun 90 dipanggil Akta Malaysia Thai Joint Development Agreement. Dalam akta ini menjelaskan bahawa perjanjian yang sedia ada di antara mana-mana kerajaan Thai ataupun Malaysia adalah terpakai. Jadi tidaklah boleh dikatakan bila ada GDA hak Kelantan hak Kelantan masih terpakai. Kerana dalam perjanjian tersebut disebut onshore dan offshore. Ya. Offshore ni termasuk territorial zone dan juga exclusive economic zone. Ya. Dia bukan kata offshore hanya zone tepi pantai. Bukan. Jauh daripada pantai pun masih termasuk dalam offshore. Ya. Kerana itu bagi angka GDA disebut dalam section 7 ada 10% royalty kepada government Thai dan Malaysia. Ya. Dan dalam akta tersebut juga disebut menteri diberi kuasa membuat pembayaran yang berkaitan. Ya. Jadi tidak timbul masalah bila ada GDA hak Kelantan terhapus. Ya. Bahkan GDA hanya satu badan otoriti korporat. Ya. Bukan satu kawasan baru seperti wilayah persekutuan. Ya. Dia terambil kawasan itu jadi ekspres keluar sebagai independent province. Ya. Tetapi dia masuk dalam provinsi Kelantan dan hanya dia diberi kuasa memajukan gas dan petroleum. Kemudian tuntutan Kelantan yang kedua ialah landing ke gas daripada PM301 ke Bachok. Tok Guru telah tulis surat pada Hassan Barikan 3 bulan yang lepas ya, untuk membolehkan Petronas menimbang mendaratkan gas 301 ke Kelantan. Yang kedua ialah supply base yang kita telah pohon hampir 2-3 tahun ya, tetapi belum diluluskan oleh Kementerian Kewangan. Jadi semua dokumen ini menunjukkan Kelantan terhad ya. Bahkan bagi kawasan Vietnam tak terlibat dengan apa-apa akta. Petronas mempunyai share 46% di situ. Dan pengeluaran minyak telah bermula tahun 97 dan pengeluaran gas mencapai peak dia pada 2004. Jadi kita juga menuntut royalti bagi kawasan Vietnam. Mana ada, itu sudah terbatal. Itu hanya ada dalam akta CPEC, Continental Shelf. Akta itu sudah dibatalkan oleh akta yang lain ya. Dalam akta yang lain menunjukkan bahawa offshore meliputi economic exclusive zone dan juga territorial zone. 12 nautical miles itu dalam undang-undang lama. 3,5 kata 3, tapi according to United Nations Convention ialah 12 nautical miles. That is outdated already. Yeah, very sure. Offshore inclusive of territorial zone, economic exclusive zone. Dalam United Nations punya convention 200 batu. Sebab itu Sabah dan Sarawak dan Terengganu entitled to that royalty. Kelantan shorter dan Terengganu dan Sabah. Kalau Sabah entitled, why not Kelantan? We are very sure on that. Pada 3 hari bulan Ogos, ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat akan melakukan lawatan tidak rasmi. Kita telah menempuh satu bot laut dalam untuk membuat lawatan ke Pelantar Cakrawala. Cakrawala dalam kawasan GDA ya. Dalam kawasan GDA ada 3 layer ya. Ada 3 layer di mana satu dalam jurisdiction Thailand dan 2 dalam jurisdiction Malaysia. Telaga Cakrawala dalam jurisdiction Malaysia, dan kita akan melawat telaga ini pada 3 Ogos. Kita jemput semua ahli Parlimen Pakatan Rakyat termasuk Datuk Mustafa Muhammad dan juga Khairi Jamaluddin ya. Kalau dia ada unity talk, kita boleh cakap atas kapal tu ya. Dan kalau dia rasa betul-betul nak unite, sincerely want to unite, they need to pay us our royalty. So nanti kita boleh naik kapal bersama pergi
dalam kapal tu ya. So reporters also been invited to join us pada kick off. Kita mungkin oleh kerana unofficial kita dekat dengan pelantar pun disokong. But if Petronas give us that permission, then it's better. Hari Kelantan tu jadi Kelantan stakeholder. Kelantan. 150 km macam mana kat Kelantan? Kalau kita tengok wilayah persekutuan, bila dia nak buat wilayah persekutuan, dia kena dapat kelulusan kerajaan Selangor yang asal dan dia bayar pampasan. Dalam kes ini tak ada extraction wilayah. Hanya satu authority to develop that area. Dia bukan extract that area out of Kelantan. Very clear. So far, Petronas jadi kabinet arahkan jawapan dalam. Saya yakin Petronas teragak-agak beri jawapan kerana the truth is in favor of us. Petronas tak boleh bohong. Kita kata semua tu bertulis ya, kita boleh pursue nanti kemudian, dan kita dah hubungi semua pihak termasuk syarikat-syarikat kali-kali untuk membantu kita memberikan maklumat untuk kita fight isu ini dengan cepat ya. Esok saya akan jumpa salah seorang bekas ketua negara to get more information. Jadi masalah apa kita dah jumpa. Dia bekas ketua hakim, bukan bekas. Siapa? Tak ada cerita lagi lah. Nanti kita cerita semua. Kemudian mengenai forum ni, saya sangat bersetuju ya, supaya forum ni diadakan di Manipura ya. Kerana of course Petronas ataupun kerajaan persekutuan think that they are right. So we need to know their arguments and I will rebut their argument in that forum. Bila dia naik kapal, kita boleh cakap kat kapal.